Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seikhlas hati. Salam Ramadan juga. Okey, terima kasih kerana anda menonton rancangan ini. Kali ini saya nak cakap pada tuan-tuan apa? Tentang pendidikan, tentang membasmi kejahilan, tentang nak memberikan ilmu kepada orang ramai. Okey, saya sebagai penceramah lah kan, penceramah. Senanglah ceramah, sana sini naik kereta. Kan, kadang-kadang orang bagi makan sedap-sedap. Sebab tu kadang-kadang dapat penyakit diabetes kan. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ni nak berceramah dalam kawasan satu pedalaman. Tak ada apa-apa. Semata-mata betul-betul mengajar masyarakat, beri ilmu pada masyarakat, meningkatkan prestasi masyarakat di situ, menghidupkan masjid di surau dalam kawasan tu. Oh, ini mencabar. Ini betul mencabar. Belum tentu saya boleh buat benda ni tuan-tuan. Alhamdulillah, Yayasan Ikhlas dia buat benda ni. Ini yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan. Bagaimana satu video nanti tuan-tuan tengok, kita buat satu program di kawasan pedalaman negeri Sarawak, di kawasan Lundu, nama dia ialah Anjung Ikhlas. Kita turun di sana, kita letakkan asatizah di sana, didik masyarakat di sana. Takut kepada Allah tak sama dengan takut hantu. Takut hantu kita lari. Betul tak? Takut hantu lari. Nama saya Muhammad Imran bin Roslan, berumur 13 tahun dan sudah lama belajar di Anjung Ikhlas selama 2 tahun. Saya menjahit pakaian, menjahit baju. Sekarang ni dah nak tahun baru, nak masuk bulan puasa, nak raya, dah adalah pelanggan dah hantar kain. Sekarang dah tengah buat menjahit ni, tengah jahit baju. Saya tu kerja nelayan. Sekarang musim tengkujuh memang tak dapat pergi laut. Daripada bulan 3 nanti sampai bulan 11 kerja nelayan lah. Kalau tak pergi laut, ya macam membaiki pukat, baik pulih rumah kah. %85 adalah nelayan dan selebihnya orang berpendapat rendah seperti kerja kuli, kerja sendiri. Sepenuhnya 99%, 80%. Daripada segi asnaf ataupun miskin, kategori dia lebih kurang dalam 30% lah. Susah, maklumlah nelayan. Semestinya semua nelayan akan senang. Ditambah juga dengan keadaan COVID, ditambah lagi dengan harga barang ikan barang. Jadi mungkin membebankan penduduk kampung. Alhamdulillah Ustaz sudah buka kelas macam ni, anjuran kelas ini. Mereka ada waktu pergi mengaji, lepas mengaji mereka akan bermain dan seterusnya lah. Seperti berikutnya, bila ada kelas mereka akan turun kelas. Imran umur 13 tahun, tahun 6, darjah 6. Alhamdulillah untuk putusan tiket KAFA dia dapat 6A 2B. Alhamdulillah dari situ juga hasilnya dari anjuran Anjung Ikhlas dan mengaji dengan Ustaz Abdul Hadi. Dapat jugalah budak-budak sekarang sambil dia orang bermain dah pergi ngaji. Alhamdulillah ada peningkatan lah untuk budak-budak mengaji.
Harapan kami suami isteri kepada anak kami, bukan saja anak kami saja Muhammad Imran, tetapi kepada anak-anak yang di kampung Terusan Jaya ini jadi anak yang soleh dunia dan akhirat. Kami bersyukur juga terhadap dan terima kasih kepada Anjung Ikhlas dengan mengajukan kelas mengaji yang dikeluarkan oleh Ustaz Abdul Hadi bin Haji Halim. Dengan adanya macam kelas mengaji dari Anjung Ikhlas ni, alhamdulillah bagi anak-anak kami di kampung ni dapat sedikit sebanyak ilmu. Ada yang tak pandai mula-mula, alhamdulillah kini pandai jugalah. Sebelum saya masuk Anjung Ikhlas, saya berasa tidak tahu agama banyak sangat, dan selepas saya mengunjungi Anjung Ikhlas, saya berasa banyak ilmu agama yang saya telah pelajari. Kalau dapat benda yang baik, yang baru, tak gembira sangat. Bolehlah rasa. Tak terusan di hatinya. Ya? Dia hilang dunia, dia tak kisah sangat. Yang pastinya, jangan kita kejar. Anjung Ikhlas sebenarnya adalah salah satu daripada inisiatif Yayasan Ikhlas di bawah kluster pendidikan, yang di mana kami berusaha untuk menghantar tenaga pengajar di sekitar Sarawak dan Sabah agar mereka yang berada di Sabah Sarawak yang mungkin mempunyai pengetahuan agama yang kurang mendapat pendidikan agama secukupnya. Kami mensasarkan golongan asnaf, golongan kurang berpendapatan, dan golongan yang sebenarnya berada di kawasan yang mempunyai akses yang kurang terhadap pendidikan di sekitar Sarawak dan Sabah. Untuk masa sekarang ni, kami mensasarkan pada 2022. Buat masa sekarang kami mempunyai lebih kurang 12 tenaga pengajar di sekitar Sarawak. Tapi pada tahun ini untuk di Sarawak saja kami cuba mensasarkan 40 tenaga pengajar. Kami berharap agar pada tahun ini kami boleh mencapai kutipan sebanyak RM1 juta. Jadi kami mohonkan untuk diadakan Anjung Ikhlas berada di seluruh kami orang untuk anak-anak kampung yang ada sekarang. Tapi alhamdulillah daripada masa ke masa perkembangan yang jadi, saya menyokong 100% Anjung Ikhlas telah ditubuh di kampung Terusan Jaya, Sarawak kampung Terusan Jaya. Dan kami sebagai pengurusi pun bersyukur alhamdulillah pada Ilahi kerana adanya tenaga pengajar dan semuanya bekerjasama, AJK bekerjasama, termasuk segala-gala daripada Jabatan Jaya pun ada juga bekerjasama. Ibu bapa pun menyokong sebenarnya, dan kita teruskan Anjung Ikhlas ini untuk terus kekal di kampung Terusan Jaya insya-Allah. Dan juga untuk kegunaan sepertinya jikalau ada kematian, kita gunakan suruh untuk jenazah, memudahkan lagi untuk keluarga yang mendapat musibah dalam kesusahan. Kita semua ambil inisiatif tu. Seada kira apa-apa terjadi, termasuk waktu banjir, waktu susah, waktu perlu bantuan, kita kena ambil titik berat. Kita dapat numpu perhatian kepada AJK kampung yang kita sering membantu, dan juga kami situ digunakan untuk tabung akhirat pun ada, menggunakan banyak aktiviti selain banyak aktiviti keagamaan insya-Allah. Setakat ini kita ada 20 lebih kurang 25 orang pelajar yang mengikuti kelas di sinilah. Dan semenjak mereka menghadiri kelas
yang diadakan oleh Anjung Ikhlas, maka ilmu tentang fiqh Al-Quran mereka meningkat. Kita dapat lihat daripada cara mereka beribadah, solat, cara ambil wuduk. Di situ kita nampak sedikit peningkatan daripada yang lama lah. Saya ni selaku imam untuk mengajar yang sudah naik Quran. Tiap-tiap dalam untuk menyambut bulan Ramadan nanti peluang direbut yang budak-budak. Biasalah kami orang di sini mengadakan tiap-tiap tahun mengadakan majlis tadrus untuk melancarkan bacaan. Budak-budak awal-awal lah diajarkan sebanyak sedikit, walaupun dia sudah lama sudah mengaji, mungkin ada yang sikit-sikit yang perlu kita atur. Untuk pengetahuan semua, antara cabaran yang kami lalui sepanjang mengendalikan projek Anjung Ikhlas ni, antaranya ialah kesukaran untuk tenaga pengajar ni untuk berada di kawasan pedalaman. Ada mereka yang sanggup, kalau kita mungkin kita tak sanggup. Jadi kita sangat berterima kasih kepada mereka yang sanggup untuk berada di pedalaman dalam keadaan yang serba kekurangan di kawasan tersebut. Apabila berkaitan dengan pelajar pula, masalah dia dari sudut language barrier. Mungkin tenaga pengajar kita mungkin dari kalangan orang-orang yang berbahasa Melayu. Pelajar pula dari kalangan orang-orang yang mempunyai bahasa yang berbeza dan mungkin tidak fasih untuk berbahasa Melayu. Tapi kami cuba atasi cabaran tersebut dengan tenaga pengajar mempelajari bahasa-bahasa di kawasan setempat tersebut dan cuba mencari tenaga pengajar di kalangan orang-orang di kawasan tersebut, iaitu orang tempatan. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik ialah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Baik, kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah Rasulullah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah tu, apa Rasulullah buat? Rasulullah menghantar 2 orang sahabat Rasulullah untuk mengajar orang-orang di Madinah tentang Al-Quran. Di antara sahabat itu ialah Mus'ab bin Umair. Anak muda. Umur belasan tahun, Rasulullah kata, Mus'ab, kau pergi ke Madinah, kau ajar Quran kat dia orang. Sebelum aku sampai ni, kau ajar dulu. Menunjukkan bahawa pentingnya kita menghantar orang untuk mengajar satu-satu masyarakat. Jangan kita biar. Dan kita lihat dalam hal ini, Rasulullah menghantar anak muda, nama dia Mus'ab bin Umair. Apa yang kita buat di Yayasan Ikhlas ni tuan-tuan, kita tiru benda ni. Kita bawa konsep yang Nabi Muhammad ni buat, hantar orang, berikan sokongan, hantar orang yang kuat semangat, orang muda pula. Sebab mereka yang mengetahui bagaimana cara nak mendidik anak-anak yang seusia dengan mereka atau lebih muda daripada mereka. Hasilnya apa? Hasilnya kita lihat peningkatan daripada pembelajaran anak-anak yang dididik. Dulu kalau baca Quran agak slow kan, sekarang laju. Kalau dulu-dululah akademik nampak slow, sekarang meningkat. Ini nama dia peningkatan. Yang kita tak nak pening. Yang kita nak peningkatan. Pening tak nak. Pening kita tak nak, itu kena makan ubat. Bila Yayasan Ikhlas buat rancangan Anjung Ikhlas ni, memang nampak kesan dia tuan-tuan. Memang nampak kesan. Sebab mungkin selama ni kita hanya tumpukan. Yelah, kadang-kadang kita nak belajar dalam tempat aircon, nak belajar kat dewan, bilik kan, ada aircon, ada kerusi semua. Saya sendiri saya cakap lah, macam tadi saya cakap, saya belum tentu sanggup nak tinggalkan keluarga saya, nak tinggalkan rumah saya, katil saya, nak duduk berbulan-bulan mengajar dia orang. Tapi orang macam anak-anak muda di Yayasan Ikhlas ni sanggup. Jadi apa yang perlu kita buat?
bagi sokongan pada mereka. Kita bagi sumbangan aja. Bagi sumbangan seikhlas hati kita. Inilah yang menampung perbelanjaan mereka. Inilah yang akan menjadikan anak-anak generasi muda yang akan datang ni berilmu. Kita tak boleh mengajar. Kita tak boleh nak korban macam mana guru-guru ni buat. Tapi kita boleh berkorban harta kita, wang ringgit kita. Mudah-mudahan, kan disebutkan, ilmu yang dimanfaatkan itu salah satu daripada 3 pahala yang berpanjangan. Sedekah jariah kan? Doa daripada anak yang soleh. Dan yang ketiga tu, ilmu yang dimanfaatkan. Inilah salah satu contoh bagaimana ilmu yang dimanfaatkan mendatangkan pahala yang berpanjangan kepada kita. InsyaAllah, bila kita bersedekah, bila kita bantu dalam bab ilmu, ianya akan bantu kita balik di akhirat sana insyaAllah. Kami dalam perjalanan menuju ke Kampung Terusan Jaya, Sematan, Lundu, Sarawak untuk bertemu dengan anak-anak murid dalam program Anjung Ikhlas yang selama ini Yayasan Ikhlas taja pendidikan mereka. Okey, siapa nama tadi? Imran. Imran, apa kamu? Halal ke haram? Haram. Betul. Okey. Terima kasih Imran. Tepuk tangan ke Imran. Good. Siapa makan orang betul tu? Ya, ada telinga orang. Macam tu. Okey, halal ke haram? Haram. Okey, dulu. Jawapan dia? Ya. Jawapan dia halal. Ada kan kat sini kan? Ya. Okey, ada tanah kuburan. Ni ada DNA, kita panggil DNA Apa istimewanya program Anjung Ikhlas adalah dia lain daripada pendidikan di sekolah, iaitu dia bukan di dalam kelas tapi dia di luar kelas dan mereka berada terus di komuniti. Jadi kalau mereka belajar azan, mereka boleh terus azan. Kalau mereka belajar jadi imam, betul boleh terus jadi imam. Kalau belajar lead bacaan Yasin, boleh terus lead bacaan Yasin di komuniti mereka sendiri daripada komuniti untuk komuniti. Itu istimewanya program Anjung Ikhlas. Kita ada di banyak kawasan sebenarnya. Di Sarawak ini khususnya kita ada 9 orang dai Anjung Ikhlas. Di Kuching kita ada kelas-kelas Anjung Ikhlas untuk orang dewasa. Dengan ada 8 orang dai yang sedia berkhidmat mengajar one to one ataupun dalam kelas. Manakala di Sematan Lundu ini kita bawa ada 2 buah kelas dengan total pelajar seramai 30 orang. Satu di Kampung Terusan Jaya Sematan dan satu lagi adalah Kampung Tanah Hitam di Sematan juga. Actually we are looking forward to scale up. Kita sedang memandang ke depan untuk menambah baik sistem pendidikan ini dan kita akan meluaskan lagi capaiannya. Sistem kita akan tambah baik dan dengan penilaian yang lebih kemas, dengan pantauan yang lebih rapat supaya kita dapat tengok progres anak-anak ni dan kita nampak perkembangannya daripada bulan masuk hinggalah ke akhir masuk. Justru kita perlu melatih guru kita dan kita perlu mendapatkan dana tambahan untuk kita membiayai tenaga-tenaga pakar sebegini. Sempena bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita mengambil peluang untuk menaja program
98 orang da'i di Borneo ini dengan target pelajar seramai 2,850 orang pada tahun 2022. Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki padanya kebaikan, Allah akan mahirkan dia, Allah akan fahamkan dia terhadap agama ini. Jadi dari kecil kita memberi pendidikan kepada mereka agar mereka mempunyai satu kefahaman Islam yang kukuh untuk menghadapi alam dewasa nanti. Kita rebut keberkatan Ramadan ni untuk mengambil amal-amal yang mempunyai potensi besar kepada agama, bangsa dan negara kita. Jom bersama projek Anjung Ikhlas Borneo bersama Yayasan Ikhlas. Alhamdulillah. Sekarang anda dah nampak kan ke manakah sumbangan anda disalurkan. Sebab tu kita ucapkan terima kasih kepada Seikhlas Hati, Yayasan Ikhlas dan juga TV Al-Hijrah. Sebab kadang-kadang kita tak nampak. Bila kita nampak tu, puas hati. Saya yang bercakap ni pun puas hati. Maknanya apa yang kita sumbang tu sampai dan kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita yang belajar tadi ni istiqamah dan jadi insan yang berguna. Dan juga pegawai-pegawai daripada NGO Yayasan Ikhlas tu yang jadi guru ke, yang dihantar bertugas tu kan, mereka juga diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk mendidik. Tuan-tuan, mendidik ni susah tau. Yang pernah mendidik saja yang tahu macam mana cabaran sebagai seorang pendidik. Apapun, sumbangan kita tidak sia-sia. Tambah-tambah dalam bidang ilmu pengetahuan. Apalagi, bantu selagi mampu, lakukan seikhlas hati. Hanya Allah yang mengetahui. Ikhlas dari saya, Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Assalamualaikum.